Dan setengah ulama yang satu nama itu tersebut dalam suhuf Nabi Ibrahim alaihissalam, dan makna 3000 nama itu terkandung dalam 3 nama, iaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam 3000 nama tu sebenarnya tu ada dalam bismillah. Baik tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa barakatihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Saya muliakan datuk-datuk, tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat, mukminin mukminat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita beriktikaf, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada di dalam rumah Allah pada malam ini. Tersambung lagi kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatil Qulub, berkatakan tentang kelebihan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala berikan kepada kita ni begitu banyak keistimewaan yang kalau kita tak selongkar, kita tak jumpa dan kita tak tahu. Jadi bila kita selongkar baru kita tahu rupanya amalan-amalan yang kita buat pada setiap hari ini adalah merupakan amalan-amalan yang penuh dengan keberkatan dan juga diberikan kelebihan-kelebihan yang tertentu. Muka surat 37. Man qala bismillahirrahmanirrahim kutiba ismuhu minal abrar wa bari'u minal kufr wan nifaq. Sabda Nabi SAW, barang siapa yang mengucap bismillahirrahmanirrahim, ditulis baginya daripada kalangan orang-orang abrar, iaitu orang yang benar pada ketaatannya, dan terlepas ia daripada kufur dan nifak. Artinya dijauhkan dia daripada kufur dan juga nifak. Nifak ni artinya sifat munafik. Abrar ni artinya orang yang mendapat maqam yang tinggi. Kata setengahnya, abrar ini adalah selepas orang yang muttaqin. Maka wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Abrar tu tinggi. Mula-mula al-muslimun, lepas tu al-mu'minun, lepas tu al-muhsinun, lepas tu al-muttaqun, lepas tu al-abrar. Oh, tinggi maqam abrar ni. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, barang siapa menghendaki bahawa dilepaskan dia daripada malaikat Zabaniyah, malaikat yang jaga neraka yang 19, maka hendaklah ia berkata bismillahirrahmanirrahim. Maka bahawasanya ia 9 huruf, supaya menjadi Allah Ta'ala akan tiap-tiap satu huruf itu peliharaan daripada seorang daripada mereka. Jadi bismillah itu dia ada 9 huruf, 19 huruf, supaya ia mendinding ataupun memelihara kita daripada malaikat-malaikat neraka, artinya daripada masuk dalam neraka.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu lahu ma taqaddama min zambih. Siapa yang berkata bismillahirrahmanirrahim, diampun baginya akan dosa-dosanya yang telah lalu, itu dosa kecil. Jadi orang ucap bismillahirrahmanirrahim, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza qumtum faqulu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, fa innan nasa izagtabukum yamna'humul malaku an zalika. Kata sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila hendaklah kamu berdiri yakni daripada majlis, maka kata olehmu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bahwasanya manusia apabila mengumpat, mereka itu akan kamu nescaya mendegah akan mereka itu oleh malaikat. Demikian mengumpat, artinya orang tak kata kat kita. Apabila berdiri kamu kepada majlis, artinya berdiri nak bercakap. Lepas bagi salam, baca bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Itu artinya selawat sekali, baca bismillah, selawat sekali kepada Nabi. InsyaAllah orang tak mengumpat kita, orang tak kata kat kita. Tu kelebihan orang yang baca bismillah sebelum kita nak berucap dalam majlis ni, ada sebut dalam ni. Apabila hendak kamu berdiri pada majlis, artinya kita nak bercakap dalam majlis, kita bagi salam, itu bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu ada wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, kena ada selawat kepada Nabi. Dan saya terlepas kita daripada mengumpat orang pada kita, dan malaikat tegah daripada orang mengumpat kat kita. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza jalastum majlisan faqalu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam, fa inna man fa'ala zalika wakkalallahu bihi malakan yamna'uhum minal ghibah hatta la yaghtabunakum. Bila duduklah kamu pada tempat duduk, maka kata olehmu, tempat duduk ni tempat kita nak duduk dalam majlis, kata olehmu bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam, bahwasanya barang siapa berbuat demikian, Allah Ta'ala akan mewakilkan Allah Ta'ala dengan dia akan malaikat yang menegahkan mereka itu daripada mengumpat hingga tiada mengumpat mereka itu kan kamu. Sebut di dalam khabar, tiada daripada seorang yang mengqasad akan rumahnya. Tersebut di dalam khabar, tiada seorang yang mengqasad akan rumahnya, melainkan mengikut akan dia oleh syaitan bila masuk ke rumahnya. Maka berkata, ya bismillahirrahmanirrahim, maka berkata syaitan, tiada jalan bagiku untuk masuk dalam rumah. Siapa-siapa yang nak masuk ke dalam rumah, bacalah bismillahirrahmanirrahim, iblis tak ikut masuk dalam rumah. Siapa yang qasad nak masuk dalam rumah, artinya siapa yang niat, siapa yang berhajat nak masuk dalam rumah dia, artinya mana-mana orang yang nak masuk dalam rumah, baca bismillah dulu, bismillahirrahmanirrahim, maka tak ada lah syaitan itu dia ikut masuk dalam rumah, dia akan duduk di luar. Apabila didahulukan kepadanya makanan, berkata bismillahirrahmanirrahim, maka berkatalah syaitan, tiada jalan bagiku bagi makannya ini. Siapa dia yang nak makan di bismillahirrahmanirrahim, syaitan kata aku tak boleh tumpang nak makan dengan dia. Apabila didahulukan kepadanya minuman dan berkata bismillahirrahmanirrahim, apabila dia nak minum, dia kata bismillahirrahmanirrahim, maka apa syaitan kata, tiada diminumnya bagiku di sini, artinya aku tak boleh tumpang nak minum dengan dia. Dan apabila berbaring atas lambung, artinya tidur. Lambung ni artinya rusuk, tidur. Dan berkata bismillahirrahmanirrahim, maka berkata syaitan, tiada tempat berbaring bagiku di sini. Apabila meninggal, ia akan mengucap, meninggal ni artinya dia lupa, dia tertinggal nak mengucap bismillah pada ketika masuk ke dalam rumah, maka masuk syaitan bersertanya. Kalau tinggal ia tak kala nak makan, maka makanlah syaitan bersertanya. Yang demikian lagi tak kala nak minum, menghantarlah syaitan akan mulutnya pada tempat minum bersama dia.
tak mulut sama, kita minum dia pun hirup sama. Demikian lagi tak kalah hendak jima' artinya bersetubuh akan ahli artinya isteri, dan tiada menyebut nama Allah, tak bismillah, jima'lah ia besertanya. Dan dalil demikian itu firman Allah Ta'ala, wasyarikhum fil amwali wal aulad, sekutukan olehmu akan mereka itu, yakni mereka tiada menyebut nama Allah pada hartanya, makan dan minum, dan pada anaknya. Artinya dia akan berserta dengan orang yang makan, orang yang minum, dan juga orang yang berjima'. Maka jadilah kanak-kanak itu, ni cerita pasal orang yang berjima' tak bismillah. Takat bismillah takkan tak ada ingat pun. Budak-budak khusus kahwin, kalau kita kata bacalah doa dulu. Doa apa Ustaz? Allahumma jannibna. Oh panjang Ustaz, panjang pak dah. Takkan banyak tu tak boleh baca. Hafal lah, dia tengok buku boleh tak? Ish, budak-budak ni lah, anak menikah tengok buku apa, saya tak hafal lah, tak ingat, panjang kan. Saya katalah bismillahirrahmanirrahim, kan bismillah pun tak dan. Maka apa kesan daripada berjima' dengan tidak bismillah? Jadilah kanak-kanak itu cedera akalnya. Cedera akal ni artinya terencat akal. Orang sebut terencat akal, rosak akal. Setengahnya jadi gila, dan setengahnya jadi bodoh, setengahnya jadi bingung dan pasif, dan setengahnya jadi kafir, dan setengahnya buta mata dan lainnya. Maka iaitulah bekas daripada jima' sekali dengan syaitan tadi ni. Na'udzubillah. Apa ingat kecil ke benda ni? Ni tersebut dalam istilah bahasa dipanggil teknikal. Wah, benda teknikal ni ingat benda kecil ke? Benda besar. Dalam bahasa syarak dipanggil adab. Dalam bahasa Inggeris kita panggil teknik. Dalam bahasa Arab ni kita panggil adab berjima'. Di antaranya baca bismillahirrahmanirrahim, supaya anak yang lahir tu tidak kena bekas daripada jima' syaitan bersama dengan kita tadi. Buta mata lah, jadi macam-macam tadi ni. Kata Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala, duduklah syaitan di atas zakar lelaki. Apabila tiada ia berkata bismillahirrahmanirrahim, tak kala jima', maka jima'lah syaitan itu besertanya, dan keluarlah maninya seperti mani lelaki itu. Dia lepas habis sekali dengan hak kita, maka keluar mai ikut hak dia. Itu yang kata Ja'far bin Muhammad rahimahullahu ta'ala. Riwayatkan bahwasanya seorang lelaki berkata bagi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya perempuan aku juga telah tidurnya, dan pada farasnya seumpama jamu api, ada nampak macam dengan api. Maka berkata, ya itulah wati syaitan, bila engkau hendak berjima' akan dia, bacalah bismillahirrahmanirrahim. Dia nampak macam dengan api pada farah isteri dia, maka dia kata bacalah bismillahirrahmanirrahim, kerana itu adalah merupakan syaitan. Dia duk tunggu dah. Dia duk tunggu dah. Jadi sebab itulah pentingnya ucap bismillah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa berkata bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, nescaya memaling Allah Ta'ala daripadanya 70 pintu daripada bala dan duka cita dan kesusahan. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada 70 jenis bala, 70 jenis susah hati, 70 jenis kepayahan. Baca apa? Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Antara khazanah yang paling besar yang Nabi ambil dalam peristiwa Isra Mi'raj ialah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hak tu Nabi dapat dalam peristiwa Isra Mi'raj, yang digantungkan Allah Ta'ala di bawah arasy, antara perbendaharaan di bawah arasy yang Allah Ta'ala bagi ke Rasulullah, ialah ucapan
la haula wala quwwata illa billah. Tapi kalau digandingkan dengan bismillahirrahmanirrahim, la haula wala quwwata illa billah hil alil azim. Dipalingkan Allah Ta'ala daripadanya 70 pintu daripada bala, 70 pintu daripada duka cita, susah hati. Ada macam-macam jenis susah hati kita ni. Antara nikmat yang paling besar, tak rasa susah hati dah. Susah hati ni tuan-tuan, penyakit mula mai. Antaranya darah tinggi, betul sakit jantung. Dulu ni ada seorang sahabat, dia susah hati dengan kerja, bila picek sakit jantung. Kemudian dia berhenti daripada kerja hak dia susah hati tu. Lama lepas tu picek pula dengan jantung-jantung pun tak sakit lah. Rupanya ada banyak benda manusia ni berkaitan dengan susah hati, kesan dia. Susah hati ni juga menjadikan cepat tua, cepat beruban. Kerana ada satu hadis di mana Nabi Allah Daud alaihi salam, dia baca satu doa minta, ya Allah, engkau berilah aku isteri aku, ya Allah, engkau lindunglah aku daripada isteri yang menjadikan aku beruban sebelum sampai waktu beruban. Artinya isteri yang menyebabkan suami jadi susah hati. Tak tahulah dia buat apa, tapi pergi jadi susah hati. Suami dia susah hati lalu dengan perangai isteri dia. Dia banyak buat perangai lah, orang kata perangai apa tak tahulah, tapi banyak buat perangai. Allahumma inni a'udzubika min zaujatan tusyayyibuni qabla al-waqtil musyib. Tu doa Nabi Daud. Ya Allah, aku minta lindung daripada kamu, daripada isteri yang menjadikan aku beruban sebelum sampai waktu beruban. Dia susah hati. Rupanya orang cepat, orang susah hati ni, dia cepat beruban, dia cepat tua. Jadi antara penyakit susah hati. Dan telah menyebut oleh Syekh Al-Buni bahwasanya syajaratul wujud, bercawang ia daripada bismillahirrahmanirrahim, dan bahwasanya sekalian alam itu berdiri dengan dia. Syajaratul wujud ni ialah pokok yang kata di mana daripada dialah bahwasanya sekalian alam itu berdiri dengan dia, dengan sebab dia ni. Maka kerana demikian itulah barang siapa membanyakkan menyebut akan dia, maka jadi haibah, yakni hormat, ta'zim beserta takut ia pada ulawi dan juga alam sufi. Ketinggian ulawi ni artinya dia adalah merupakan ketinggian. Jadi bismillahirrahmanirrahim ni adalah merupakan salah satu daripada azimat yang membawa kepada ketinggian, dan orang rasa hebat bagi orang yang selalu mengucap bismillah. Ketahui olehmu bahwasanya bagi Allah Ta'ala itu ada 3,000 nama. 1,000 nama mengetahui akan dia oleh malaikat sahaja, makhluk lain tak tahu. Ini rahsia lah, kita tak tahu dah. Kata kita tak tahu, malaikat saja tahu, kita memang tak tahulah. Malaikat tahu nama Allah Ta'ala banyak mana? 1,000 nama. 1,000 nama mengetahui akan dia oleh anbiya sahaja, tiada yang lain. 300 nama disebutkan dia dalam kitab Injil, 300 nama disebutkan dia dalam kitab Taurat, 300 nama disebutkan dia dalam kitab Zabur, 99 disebutkan dalam Quran, dan 1 nama memberi bekas dengan dia oleh Allah Ta'ala, juanya Allah Ta'ala yang tahu. Itu semua 3,000. 300 dalam kitab Taurat, 300 dalam kitab Zabur, 300 dalam kitab Injil. 3 tu ada 900 dan 99, jadi 999 disebut akan dia 99 dalam Quran. Asma'ullahul husna itulah 99.
Satu tu hanya Allah Ta'ala jua yang tahu. Tak usah duk mereka pergi duk carilah. Dia kata Allah Ta'ala saja yang tahu. Ada setengah orang kata kena pergi cari. Ni hak satu lagi tu duk tahu mana. Dia jumpa hak iblis, jumpa apa dah kata rahsia hak tu kita tak tahu. Tu usah duk carilah. Cari hak duk ada lah. Dalam Quran ada berapa? 99. Hak lagi-lagi duk dalam kitab yang lain-lain. Dan setengah ulama yang satu nama itu tersebut dalam suhuf Nabi Ibrahim AS, dan makna 3000 nama itu terkandung dalam 3 nama, iaitu Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Dalam 3000 nama tu sebenarnya tu ada dalam Bismillah. Sebab itu ada orang tulis azimat, dia tulis Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Dia tulis dalam kertas. Dia kata ini adalah azimat. Pasal apa? Pasal dia tahu apa kandungan Bismillah. Oh, Bismillah tu tuan-tuan, tu orang dulu dia tulis dalam rumah dia Bismillah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita apa heran dia tulis Bismillah, takkan Bismillah tak ingat. Kawan hak tanya tu dia tak mengaji rupanya. Dalam Bismillah tu ada 3000 nama Allah Ta'ala yang terkandung dalam kalimah Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim. 3000 nama dalam tu. Baru tahu rahsia dia. Patut dia pakai duk tulis dalam rumah, gantung dalam rumah. Ni kita kata, depa ni tak reti bismillah kan duk gantung rumah. Peringat. Dia kata sajalah tulis buat azimat. Azimat apa bismillah? Kata oi banyak azimat, nak abang tak tahulah tapi banyak. Hak itulah yang kata kita kena selongkap baru kita jumpa. Tak selongkap tak jumpa. Barang siapa yang mengetahui akan dia dan berkata akan dia seolah-olah seperti ia menyebut akan Allah Ta'ala dengan sekalian namanya. Siapa dia yang ucap Bismillahirrahmanirrahim seolah-olah kita menyebut semua nama Allah Ta'ala yang sempurna. Itu dia. Jadi sebab itu sentiasalah sebut Bismillahirrahmanirrahim. Buat apa pun, celek mata Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahillazi ahyana. Turun daripada katil nak pakai kasut Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu nak keluar Bismillahirrahmanirrahim. Buka pintu bilik air baca doa, buka pintu bilik air baca doa masuk bilik air lah. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Jadi dia keluar dari apa ni, dia semualah benda, selalu pakai baju lah, dia pakai seluar, dia bismillah, masuk dalam kereta bismillah, buh kunci masuk dalam kereta bismillah. Bini dia tanya, aku berasa ya hang ni kena penyakit apa sampai tak berhenti bismillah ni. Tanya, mau hang ni mengaji ke tak? Kata aku tak mengaji lah, ya hang pergi dengar mengaji tak mau abang ke aku. Bismillah ni ada 3000 nama Allah Ta'ala yang terkandung dalam Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Siapa yang sebut Bismillahirrahmanirrahim, dia dah sebut 3000 nama Allah Ta'ala. Anda tahu tak? Tak tahu. Tak tahu kenapa ramai. Ajak dia macam tu. Orang perempuan ni pun kadang-kadang bila kita buat benda pelik-pelik, dia tanya pula, kerap baca doa lah hembuih kat aku apa? La ilaha illallah. Kira baca doa je hembuih kat dia langsung. Tak ada ni, kita tak baca doa apa lah. Orang baca doa nak tidur ya. Dia kata hembuih kat dia. Karut boleh. Ajar ya Bismillah. Allah la ilaha illallah. La ta'ala. Dia dengar bunyi sikit-sikit ya. Duk hembuih kat orang apa? Tak hembuih kat siapa? Tak hembuih ya. Manalah nak tahu kok jampi. So kata ustaz ni kerja jampi ya. Orang tak jampi apa dia. Orang baca doa. Dia ralik-ralik jampi ke? Baik. Barang siapa mengetahui akan dia dan berkata akan dia Bismillahirrahmanirrahim seolah-olah ia menyebut nama Allah Ta'ala sekalian namanya.
Barang siapa lupa mengucap bismillahirrahmanirrahim pada awal makan atau minum, hendaklah mengucap akan dia pada pertengahan, artinya pada waktu dia ingat, atau pada akhirnya dengan katanya bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Boleh tak? Supaya muntahlah syaitan itu daripada makanan tu. Dia muntah balik, dia tak boleh makan. Oh, macam tu rupanya. Jadi kita kena baca bismillah. Kalau lupa baca, waktu mana lupa? Waktu lapang sangat. Mereka tak ada baca bismillah. Bismillah wa awwaluhu wa akhiruhu, atau awwalahu wa akhiruhu. Hikayat ni tadi ceritakan bahwasanya syaitan gemuk berjumpa dengan syaitan kurui. Syaitan gemuk balik rumah cerita kat cucu, mesti cucu gelak ya. Tok Wan tak ada cerita lain kan nak cerita. Lepas lah rajin duk tengok YouTube, lepas dah rajin betul nak dengar cerita kita. Tuan-tuan, saya biasa cerita budak-budak ni. Asal tu hari kenuri. Ni bukan nak nakal lah, cucu-cucu saya lah. Saya ni abang saya hak sulung mati umur 88. Dia tinggal cucu cicit punya banyak. Jadi hak cucu cicit tu lah cucu cicit saya lah. Hari kenuri malam tu semua kat duk. Mak saya kata jangan buka handphone, jangan pegang handphone bah. Mai tengah nak cerita. Lepas kata tak best cerita syaitan kurih dengan syaitan gemuk. Abang awak, syaitan ni ada hak kurih, ada hak gemuk, ada. Syaitan tu rupa dia macam mana? Mampulah jenuh jawab. Wah ni kata kalau bisa tengok, aku habak lah gambar, aku tak bisa tengok lah. Dia habak kata syaitan ni dah belalai lah apa, dia tak tahu Allahualam, tak pernah tengok. Kalau tengok perasaan nak sungguh kan syaitan tu dia ada. Budak-budak ni imajinasi depa macam dengan cerita hantu lah. Depa kata syaitan tu hantu semua. Kita pun ceritalah, syaitan gemuk jumpa syaitan kurih, maka berkatalah syaitan gemuk kepada syaitan kurih, mengapa engkau jadi kurih? Katanya kerana bahawasanya mengkerasi ni memaksa ke atasku oleh seorang lelaki. Apabila masuk ke rumah dia kata bismillahirrahmanirrahim, bila keluar rumah dia kata bismillahirrahmanirrahim, bila makan dia kata bismillahirrahmanirrahim, apabila minum dia kata bismillahirrahmanirrahim. Mekallah maka aku lari daripadanya setiap kali. Kemudian berkata syaitan kurih bagi yang gemuk, betapa hallah kamu aku lihatkan di kau dalam keadaan gemuk dan elok. Katanya kerana aku mengkerasi akan seorang lelaki, apabila ia masuk ke rumah tak berkata bismillah, apabila ia makan dia tak kata bismillah, dia minum dia tak kata bismillah dan lainnya. Dia telah berkata akan dia, maka aku sekutu dan aku tumpang lah. Sekutu ni maksud dia, aku tumpang akan dia pada sekaliannya, dan aku naik di atas tengkuknya seperti binatang. Dia naik di atas tengkuk, dia tumpang semua. Makan dia makan, minum dia minum, jimat pun dia tumpang. La ilaha illallah. Gemuk kawan tu. Itulah dia cerita syaitan kurih dengan syaitan gemuk. Tuan-tuan tahu dia kata apa? Tak syok langsung. Tak syok langsung. Terus dia kata malam ni kita baca Fatihah seorang sekali nak dengar. Mula daripada ujung tu, budak-budak tu budak-budak lagi, jam 2, jam 3, jam 4, jam 6 dah tingkatan lah seorang dua. Mak ayah baru dah waktu nak nakkan kita lah. Cucu saya lah tu. Cicit pun ada lah. Tu pakat baca lah bismillah, tegur lah hak mana tak kena. Hak tu dia kata syok balik lah. Syok balik. Time berduduk sekali dengan mereka, itulah dia boleh kita ajak masal lain tak usah lah. Dia pakat main game lebih. Tu cerita syaitan gemuk dengan syaitan kurih. Ada lagi cerita, adalah bagi Abi Muslim Al-Khawlani seorang jariah. Jariah ni hamba perempuan. Jariah memberi racun akan pengulunya.
Abu Muslim cerita ada seorang hamba ni marah kat mulu dia, marah kat tuan dia. Dia buh racun dalam minuman. Maka memberilah bekas racun itu kepadanya tak kala panjang masanya. Berkata Jariah bagi penghulunya, bahawasanya aku beri minum. Dia habang lah tu, racun akan dikau, dia buh dalam minuman. Masa beberapa lama dia tiada memberi bekas kepada engkau. Hamba perempuan tu dia marah kat tuan dia. Tuan dia buat apa kat dia tak tahu lah. Dia buh racun dalam minuman, dia bagi minum. Tuan dia tu pun minum. Lama dia duduk tunggu tengok tak jadi apa. Maka dia pun pergi cerita, aku biasa bagi minum racun kat kamu. Dalam masa lama aku tengok bulan bekas tak jadi apa. Maka berkata penghulunya, kerana apa engkau minum aku bagi racun akan daku? Maka katanya, kerana bahawasanya engkau sudah tua. Maka apa sebab engkau tiada merdeka akan daku? Oh, dia marah. Dia kata, hang tua dah, pasal apa hang tak bebaskan aku? Tu aku bila sampai bila-bila duk jadi hamba macam ni. Bagi mati buang dia dah. Dia nak bebas, tapi tuan dia tak bagi kat dia bebas. Maka dia bubuh racun dalam makanan. Apa kau minum aku racun akan daku? Katanya, kerana bahawasanya engkau sudah tua. Maka apa sebab engkau tiada merdeka akan daku? Maka kata penghulunya, bahawasanya aku berkata tak kala tiap-tiap kali aku minum makanan dan aku makan bismillahirrahmanirrahim, maka tiada memberi mudarat akan daku dengan berkatanya. Kemudian dimerdekakan dia oleh penghulunya. Kan nak sangat merdeka. Dia bebaskanlah hamba perempuan dia tu. Kitab yang diturunkan dari langit terhimpun pada huruf ba. Diriwayatkan daripada segala makna sekalian kitab yang turun daripada langit terhimpun pada Al-Quran, dan segala makna Al-Quran terkumpul dalam Fatihah, dan segala makna Fatihah terkumpul dalam Bismillahirrahmanirrahim, dan segala makna Bismillah itu terkumpul pada ba dalam Bismillah tu. Maka maknanya yang isyari, menunjukkan bika namakana wa biyakunu mayakunu. Ini macam dengan orang panggil apa, rumus-rumus ni dia punya rumus lah di bahasa orang ni. Dengan daku akan barang yang ada, dengan daku akan barang yang akan diadakan. Sekalian makna ba itu terhimpun pada noktahnya, yakni titik di atasnya yang mula turun di hujung kalam yang berpanjangan daripadanya oleh khat suratan dan tiada tilik yang di bawahnya. Kata setengah ulama, titik di bawahnya dan maknanya yang isyari bahwasanya zat Allah Ta'ala itu nuqtatun wujud, yang berpanjangan daripadanya oleh tiap-tiap yang mawjud. Artinya bermula daripada bismillah itulah Allah Ta'ala nak mulakan dengan penciptaan segala yang ada. Dia mula pada noktah titik satu. Maka ia syarat kepada wahdatul wujud dan haqiqatul Muhammadiyah. Allahu a'lam. Tu dia nak cerita tentang sikitlah ya, tentang kejadian manusia ni. Dia kata bermula dengan tulisan Bismillahirrahmanirrahim yang terkandung dalam huruf ba. Ba itu pada titiknya, sebab ba kalau titik dia tak ada, dia tak jadi ba. Jadi kena ada titik dia, maka titik itulah permulanya setiap sesuatu yang Allah Ta'ala nak cipta. Barang siapa membaca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tak kalah hendak tidur, nescaya diamankan oleh Allah Ta'ala malam itu daripada kejahatan syaitan dan jin dan manusia, dan daripada pencuri, dan daripada terbakar api, dan daripada mati terkejut, dan menolakkan daripada tiap-tiap bala, insya-Allah, dengan berkat bismillah. Bismillah apa? 21 kali. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Tak kalah hendak tidur ni, artinya sebelum tidur lah. Allah Ta'ala amankan atau selamatkan kita pada malam itu daripada kejahatan syaitan, kejahatan jin, kejahatan manusia, pencuri, terbakar api. Syarat baca 21 kali. Ada kelebihan juga bismillah 21 kali. Ada satu masa tu
Allahyarham Datuk Dr. Aziz Hanafi cerita pasal apa bacaan-bacaan dengan kiraan-kiraan tertentu ni dia ada kelebihan tertentu. Ada biasa dia bercakap dalam radio tu taklah saya. Kenapa 40, kenapa 70? Pasal apa? Baca 70 kali, baca 40 kali, baca 33 kali. Subhanallah, pasal apa 33 kali, 33 kali, 33 kali? Pasal apa? Macam bismillah ni pun baca 21 kali. Pasal apa? Dia ada sebab dia. Kerana para orang-orang yang biasa dah buat amal dengan benda tu, dan mereka jumpa sungguh dah dia punya khasiat dan azimat dia. Jadi dia dapat sungguh kelebihan, kata lepas daripada pencuri, lepas daripada bakar api, lepas daripada terkejut mati terkejut, terlepas daripada bala, insya-Allah pada malam itu. Jadi sebelum tidur bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Bukannya payah mana baca bismillah pun kan, 21 kali baca bismillah. Azimat dia, sekali baca tu ada 3000 nama Allah Ta'ala tu dalam tu. 21 kali baca sebelum tidur. Baca ayat kursi 3 kali, baca qulullah 3 kali, baca qul falaq sekali, baca qul billah sekali, baca tabah sekali. Puasa tak dan lah, pakai lena dengan ayat tu. Ayat 21 kali tu dah berazabi dah. Baik, bab yang keempat pada menyatakan kelebihan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya 829. Doa ini. Lihat baca bila. Dan iaitu jika daripada Allah Ta'ala maknanya rahmat, dan jika daripada yang lainnya daripada malaikat dan lainnya daripada mereka itu maknanya doa. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya allazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawat olehmu ke atas Nabi dengan salam olehmu sebagai salam kesejahteraan. Oh, kita salam kat Nabi, nama dia selawat. Kalau Allah Ta'ala kepada manusia, nama dia rahmat. Allah Ta'ala berselawat kepada Nabi, maksud apa? Maksud bagi rahmat. Macam tu. Kemudian jika ia daripada yang lain pada malaikat dan juga yang lain, nama dia doa. Kalau malaikat selawat kat kita, nama dia doa. Doa malaikat. Kalau Allah Ta'ala selawat kat kita, man salla alayya maratan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang selawat pada aku sekali, maka Allah Ta'ala selawat kepada dia 10 kali. Apa maksud dia? Maksud Allah Ta'ala bagi rahmat. Itu je dia. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan malaikat. Jadi malaikat bila selawat kepada Nabi jadi doa. Macam tu. Kita selawat pada Nabi jadi selawatlah. Jadi selawat pujian. Ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawat olehmu ke atasnya dengan salam olehmu sebagai salam kesejahteraan. 10 kelebihan orang yang berselawat. Karamah ni artinya kemuliaan, bukan kelebihan, kemuliaan. Ada 10 kemuliaan orang-orang yang berselawat kepada Nabi. Sama ada Allahumma salli ala Muhammad ke, sallallahu ala sayyidina Muhammad ke, lagi sallallahu alaihi wasallam ke, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ke. Tu nama dia selawat lah. Maka siapa dia yang kata macam tu, ada 10 kemuliaan orang yang selawat. Ini ada dalam kitab apa saya jumpa. Ada agak ni cerita ni kan ni, tapi dia sebut banyak 27. Ini sebut Allah ni lagi banyak 41. Dalam kitab tu sebut 27. Dalam kitab ni sebut 41.
kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu sebablah budak-budak duk selawat apa semua, kita duduk sekali dalam majlis tu. Orang alim dia kata Nabi pun hadir sama. Hadir ni artinya bukan Nabi main duduk sekali dah, tapi Nabi tahu kata kita selawat pada dia. Rasulullah tahu kata kita selawat pada dia. Sebab tu bila orang selawat, tak usah cakap apa-apa, selawat je, fokus selawat je. Kalau orang marhaban apa tak usah cakap apa-apa. Kalau boleh tak usah sembang, dengar ya. Tak faham pun dengar ya. Pasal ketika itu Rasulullah hadir dalam majlis. Dulu-dulu kalau di kampung dulu sungguh kita orang-orang tengah duk selawat ke, orang tengah duk baca zanji, orang tua-tua tak bagi bersembang, tengah duk bersembang. Rasulullah hadir dalam majlis kita. Kita kata betul ke Nabi Muhammad hadir dalam majlis? Bila kita baca bab ni baru tahu hadir ni bukan dia hadir sekali dengan jasad dia main duduk, dia tahu kata kita selawat pada dia. Macam tu rupanya. Sebab tu kita selongkak baru kita tahu pasal apa orang tua-tua dulu marah bila mereka duk berjanji. Mereka berjanji bukan sedap mana pun, tapi dia tak bagi kita bising. Dia suruh kita dengar ke? Dengar orang berjanji, orang selawat duduk dalam majlis semua kat sengah. Kita lah duduk dalam majlis buat tu hantar main meruku lah, karah lah, pakat makan. Lu kawan duk marhaban kita makan karah. Itu dia tak kena lah, dari segi adab dia tak kena. Pasal Rasulullah hadir dalam majlis kita. Baik, wallahu a'lam. Sambunglah pula tahun depan, bukan bulan depan, tahun depan. Tahun depan lah 2021, tinggal berapa hari ke dah. Tahun depan kita jumpa pula sambung tentang bab pada menyatakan kelebihan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa', min qalbin la yakhsha', min 'amalin la yurfa', min du'a'in la yusma', wa na'udzubika min ha'ula'il arba'. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wardina wardu 'anna ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.